Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey ke untuk teruskan pengajian? Musim ni waktu-waktu kecemasan ni kan. Waktu-waktu Qailullah, Kak Emma siap bagi bekal lagi tu gula-gula. Siapa agak-agak nak sengguk tu silakan mengemam gula-gula tadi. Tapi kalau tak tahan sangat, menyenggeng je lah. Cuma kalau duduk depan kamera jauh-jauh sikit tu kan nampak pula dalam kamera tengah menyenggeng. Okey. Macam itulah kadang-kadang dalam majlis ilmu ni yang susah nak tidur pun jadi mudah lelap. Padahal tak ada siapa pun duk belai kita ke duk ni ke. Nak kata ustazah tu suara dia merdu sangat sampai dengar tu macam lagu pun hidup juga kan. Tapi tu kita panggil barakah majlis ilmu. Yang duduk di rumah golek atas lemek kiri kanan tak lelak-lelak, masuk sini kadang-kadang mudah untuk kita tidur, tak ada masalah. Petang-petang ni macam tu lah. Cuma hari ni insya-Allah walaupun dalam keadaan perut kenyang dah. Puan-puan makan nak kita hari? Dah. Orang tua-tua kata apa? Bila urat perutnya tegang, urat matanya akan kendur. Orang tua-tua kata. Jadi tak apa, kita sambil-sambil ambil masa petang ni. Ngantuk sikit-sikit tu biasalah. Nanti maafkan. Mudah-mudahan yang menahan mata daripada mengantuk hari ni, mata inilah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka, dijauhkan daripada sebarang siksaan insya-Allah. Baik, kita nak sambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah kita, Jalan Menuju Petunjuk, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dalam bab kita masih lagi bahagian pertama amalan taat, dan kita masih membincangkan tentang masalah ataupun tentang perkara-perkara berkaitan dengan adab waktu solat. Okey, kita dah bincang hari itu adab waktu solat sampai kepada rukuk. Hari ni kita nak masuk ke i'tidal. Hari tu kita dah bincang dah kan adab satu-satu. Ya Allah, banyaknya puan-puan yang kita tak perhatikan sampai tahap ulama kata nak semayang pun ada adab yang hari ni kadang-kadang kita tak perhati pun. Ada ke adab tu? Kita hanya pedulikan rukun, sunat, harus, makruh. Kita tak tengok pun adab. Maka sebab itu disebut dan ditulis oleh Imam Al-Ghazali untuk kita sama-sama perhatikan. Dan jom kita sambung ke surat 64. Kita ambil daripada atas sekali. Apabila kamu berdiri tegak, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Biasa kita sebut Rabbana lakal hamd kan, ataupun Rabbana wa lakal hamd. Tapi ada lagi ucapan lain yang diajarkan kepada kita. Hak ni siapa nak belajar tambah baik boleh slow-slow. Rabbana lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa jua yang engkau kehendaki selepas itu. Ustazah, saya nak baca Rabbana walakal hamd saja, boleh tak? Boleh. Tak baca pun boleh. Pasal dia bukannya rukun. Kadang-kadang orang banyak susah panjang sangat lah, banyak orang nak mengapai. Tu kita kata kita ni banyak pula. Kan hak tu panjang, hak ni pendek, hak tu tak kena. Duduk dalam ni ada kipas, ada aircon, berasa sejuk, keluar tu berasa panas, komen panas. Jadi kita ni kadang-kadang banyak alasan kita kan. Jadi ini untuk siapa yang nak. Kalau nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Jadi siapa berasa nak buat 50 tahun sembahyang tapi tak pernah ada penambahbaikan, maka ini salah satu cadangan penambahbaikannya, bacaannya, ya.
Sekiranya kamu berada dalam solat fardu subuh, bacakanlah doa qunut pada rakaat kedua ketika i'tidal daripada rukuk. Doa qunut macam mana Ustazah? Kita dah baca itulah. Macam mana doa qunut? Allahumma inni kan. Yang mengantuk tu ini dia ulang-ulang kot tu. Samping kita baca doa qunut, hari ini kita doakan sama sahabat-sahabat kita di Palestin. Kita ni duit nak bagi tak banyak, nak diri sendiri pergi sana sanggup tak? Tobat tak sanggup kita kan. Duduk di sini dengar guruh di langit pun bercepera lari kan. Entah lagi kalau bom-bom. Sahabat-sahabat kita di Palestin yang subhanallah sangat dahsyat. Kalau kita ni meriah dengan mercun, mereka ni dengan bom yang direct terus. Malam tak ada elektrik, siang telah lagi lah. Malam ni kita kata dengan tak ada lampu lah kan. Tak ada elektrik, air diskat, makanan pun diskat daripada masuk ke wilayah Gaza sekarang ni. Sampai tahap mereka ni nak makan, dia atur makanannya. Anak-anak pun, kita ni anak kita apa benda nak makan tak boleh makan, puan-puan macam-macam boleh makan. Sahabat-sahabat kita kat sana anak nak makan tak semua bagi. Dalam keluarga tu gilir. Pagi orang ni makan, tengah hari orang ni makan, malam orang ni makan. Sampai tahap macam tu. Cuba dengar perkongsian daripada sahabat-sahabat kita yang pergi ke sana dulu kan, dengan yang dapat maklumat langsung daripada sana. Ya Allah, nak minum ayak pun kena catu. Kita ayak sepah-sepah hari ni. Tu jadi kita tanda ingat kita kepada mereka kan. Tengok hari ni sangat dahsyat. Yang ulama kata, kalau kita tengok di media-media sosial tu, orang angkat mayat bergelimpangan kan, angkat anak yang terkulai layu tangan. Mak hari ni pegang anak, esok barangkali anak sudah syahid. Ada yang berpuasa tapi buka puasa dekat syurga kan, sebab syahid dan sebagainya. Maka kita tengok sahabat-sahabat kita ni bukan setahun, bukan 2 tahun, berpuluh tahun dah Palestin ni kan. Kalau perhati sejarah ni daripada 1948 lagi, 1948, lama dah, lebih lama daripada Malaysia merdeka. Jadi kita doalah sikit. Macam mana baca doa qunut Nazilah? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Tu kan doa dia mula macam tu sampailah ila akhiril ayat ataupun ila akhiril doa. Tu bacalah. Tak ingatlah Ustazah macam mana. Dah habis subuh tu, dah habis baca doa qunut tu, baca bahasa Melayu lah hati pun tak apa. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada mereka, berikanlah bantuan kepada mereka ya Allah. Ni doa puan-puan. Sebab kita tak duduk di posisi mereka, kita tak tahu apa yang mereka rasa. Tak boleh bayang dahsyat yang kita, kepala kita tak boleh fikir puan-puan. Sebab itu selalulah buka Facebook tu kan, jangan nak tengok orang bergaduh anak beranak ni. Mereka sama viral bergaduh belada anak beranak macam-macam. Jangan nak tengok yang tu je. Kita pun sibuk itulah, kakak dia betul, adik dia salah. Satu pihak lagi pula kata mak dia betul, anak dia salah. Macam-macam. Cukup-cukuplah tengok yang tu. Kan? Tengok apa yang jadi di Palestin. Cuba tengok apa lagi doa-doa yang boleh kita baca pada mereka. Sebab Nabi sebut doa seorang saudara kepada saudaranya dalam keadaan mereka itu tidak tahu, doa itu akan dikabulkan Allah. Kita tak kenal orang Palestin kan? Maka kita doa pada mereka, mudah-mudahan berkat ikhlas doa kita itu Allah bantu mereka biiznillah insya-Allah ya. Baik. Kemudian disebut lepas baca doa qunut kemudian sujud sambil bertakbir tanpa mengangkat kedua-dua tangan. Bab angkat takbir ni, ada orang pernah tanya dengan saya, berapa kali kita angkat takbir Ustazah? Saya rasa dulu hari tu ada seorang tanya itu kan. Berapa kali kita angkat takbir dalam sembahyang? 4. Kat mana 4? Ke cerita dah hari tu kan. Takbiratul ihram, saya nak rukuk, bangun daripada rukuk, naik rakaat ketiga. Selepas tahiyat awal. Kan? Jadi itu tempat-tempat.
Tapi salah tak kalau kita nak angkat takbir di setiap pergerakan? Tak salah. Tak salah pun. Cuba ulama kata, disebutkan kalau dalam mazhab Syafi'i ini yang 4 tu pada tempat-tempat yang sunat, yang dituntut untuk kita angkat takbir. Tapi kalau tak angkat, batal tak sembahyang? Dah. Sebab apa? Sunat. Itu maknanya dah faham fiqh dah tu. Boleh balik awal dah lah hari ni sebab semua dah faham lah. Okey, mari kita tengok sini ya. Kemudian letakkan dahulu dua lututmu di atas permukaan bumi, kemudian dua tanganmu. Lutut dulu bila sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, ataupun rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'. Ustazah, saya ada pernah dengar satu ustaz ni ajak hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Silakan memanjang-manjangkan solat, tak ada masalah. Okey, kemudian kita nak sujud. Sujud ni ada perbincangan hukum. Bila kita nak sujud, ada orang mampu dia turun lutut dulu, ada orang tak mampu dia turun tangan dulu. Kadang-kadang yang badan besar ni kadang dia turun tangan dulu. Kan, kerana badan dia orang kena kata nak tampan, nak tahan badan dia. Jadi dia turun tangan dulu. Mana satu dulu puan-puan? Mana satu dulu? Lutut dulu. Okey. Tangan dulu boleh? Sebab nak tanya, ingatkan bagi jawapan. Okey. Boleh tak tangan dulu? Boleh. Boleh tak lutut dulu? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i yang diutamakan adalah lutut dulu. Siapa hak sihat, lutut dulu. Tapi kalau tak sihat, tak mampu, maka dibenarkan turun tangan dulu. Ustazah, saya pernah dengar lah ada orang kata kalau turun tangan dulu macam unta. Gitu kan? Ulama kata hadis tu tak sahih. Boleh lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Yang tak boleh apa? Dahi dulu. Dahi macam mana? Dahi nak turun dulu, tangan tak turun lagi, yang menyondoi habis lagi. Jadi sebab itu fiqh kata tak ada masalah. Apatah lagi sekiranya kita sakit ataupun badan kita berisi sikit, kadang kita nak turun, kita tahan, tak ada masalah. Kurang ke pahala saya ustazah? Fiqh kata tidak, sama je. Cuma bagi yang sihat ni kan, turun lutut dulu, itu lebih utama dalam mazhab Syafi'i. Okey. Adakah Nabi pernah buat turun tangan? Ada seorang sahabat kata dia pernah tengok Nabi turun tangan dulu. Jadi sebab itu ulama kata dua-dua boleh. Okey. Alright. Kemudian letak lutut dulu, kemudian baru tangan, kemudian baru dahi yang dibiarkan terbuka. Apa makna dahi yang dibiarkan terbuka? Jangan duk balah. Termasuklah anak skup dalam ni. Lebih kurang kalau letak jari ni dalam 3 jari. Ni. Kadang telekung kita hari ni macam-macam. Kan? Ada yang anak telekungnya tu, tengoklah masing-masing buatlah. Telekung masing-masing tu nak semayang lebih kurang. Tapi tak payah. Tapi tengok cermin pula ni. Ni berapa ni? Unjuran. 3 garis tak payah. Anggaran. Baik, kemudian buat apa? Diletakkan hidungmu bersama dahi tadi. Kalau hidungnya panjang, dia bersentuhlah dengan lantai. Tapi kalau hidung kembang macam saya pesek ni, dia tak sentuh pun, fiqh kata tak jejas semayang kita. Ranggangkan 2 sikumu daripada lambung badan. Ini kalau laki-laki, perempuan dirapatkan. Rapat macam mana ustazah? Rapat kita punya ni, lengan-lengan kita ni rapat kerusuk. Itu beza semayang laki-laki dengan perempuan. Apa dia beza semayang laki-laki dengan perempuan? 5 perkara. Apa dia? Yang pertama, orang perempuan semayang kita tak kepak. Orang lelaki kepak, kita kepit. Allahu Akbar. Orang lelaki boleh buka besar, kita lebih kepit, itu lebih baik. Jadi bila nak takbir, Allahu Akbar, ataupun di sini Allahu Akbar, itu pertama. Yang kedua, beza semayang orang lelaki orang perempuan apa? Aurat. Kita nak semayang kena tutup semua kecuali muka, tapak tangan. Orang lelaki tak apa daripada pusat ke lutut. Tak adil lah ustazah. Kami pun nak semayang dengan pusat ke lutut. Ada juga. Payah juga.
Nak buka pusat ke lutut tak payahlah waktu semayang. Duduk dalam rumah 2 orang dengan suami, pakailah pusat ke lutut pun tak gaduh, tak ada siapa nak kacau. Begitu Islam mengajar pada kita. Kenapa kena ditutup orang perempuan ni? Kerana ada bentuk-bentuk badan kita menimbulkan fitnah. Tazah makcik dah tua, tak ada orang selera. Jangan kata hari ni tu umur 60 pun kena rogol. Jadi jangan, ya. Baik, kemudian dia kata apa? Kemudian yang tadi yang kedua, alright. Yang ketiga, suara. Jangan dinyaringkan. Tentang suara dia sedap kan. Kak Emma pun mai sembahyang jemaah kat situ kan, belakang dia pun naik suara bismillah, dengar pergi ke depan. Tak boleh. Kita orang perempuan, kalau sesama kita saja tak apa. Tapi jangan juga walaupun sesama kita kan, malam tu maghrib muslimin semua sembahyang kat surau lain, kita sembahyang surau ni kita pun pasang mic dengar habis taman. Janganlah. Tak boleh. Kurangkan. Okay. Yang ketiga. Yang keempat, apa beza lelaki dengan perempuan? Siapa boleh jawab, kita bagi extra coklat kat Emma. Yang keempat apa? Mana siapa jawab tu? Okey, apa dia? Masa sujud apa? Masa sujud ni kita orang perempuan tadi tu kepak tu lah, kepit tu. Kepak dan kepit. Lagi siapa boleh jawab lagi? Waktu rokok pun sama. Kepit juga. Apa lagi duk sembahyang selama ni kita perempuan ni? Dah boleh? Tekiam atau berdiri? Kaki. Orang jarak kaki. Kita ni tak apa? Tidak terlalu besar tengok orang lelaki kan. Kita di sederhana lah. Jangan terlalu rapat. Ada muslimat ni rapat sangat bersemayang, duduk kiri kanan nak rebah. Jangan lagu tu. Mayang biar bersederhana. Dan yang terakhir sekali apa? Iqamat. Azan. Kita tak azan. Mainlah Hawaii macam mana masjid pun Tok Bilal ni lambat dah, aku azan dulu lah. Tak boleh. Jangan buat lagu tu. Kita tak ada azan. Kita iqamat je. Okey, kemudian renggangkan 2 siku daripada lambung badan dan jarakkan perutmu dari 2 paha. Namun perempuan tidak berbuat demikian. Letakkan kedua-dua tanganmu di atas permukaan bumi setentang dengan 2 bahu. Lebih kurang lah macam kita buat selama ni lah, sujud tu kan. Jangan hamparkan kedua-dua lenganmu di atas permukaan bumi, dan ucapkanlah sebanyak 3 kali. Apa makna jangan hamparkan kedua-dua lenganmu di atas permukaan bumi? Jangan duk rapat lah. Macam tu kan. Macam turun depan, macam anjing duk pergi ke bawah tu kan. Kita mesti diangkat. Ucapkanlah sebanyak 3 kali Subhana Rabbiyal A'la. Ini Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ustazah, saya selama ni baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Macam mana tu? Boleh tak? Boleh. Cuma ada setengah ustaz kadang dia ambil yang ni je. Salah tak? Tak salah pun, ikut dia. Dia nak beramal macam tu, kita nak beramal macam ni, boleh juga kan? Ataupun kita nak kata ustazah, kalau kalut sangat macam mana? Kalut sangat apa dibaca? Subhanallah. Kalut sangat ala qadri subhanallah. Kita fikir kata kalut pasal apa? Kalut misalnya kita ni nak travel, kapal terbang duk panggil dah ni, tapi semayang tak semayang, tetap wajib semayang. Mayang tu subhanallah. Subhanallah sekurang-kurangnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bangun. Jika kamu solat sendirian, tengok ni Imam Al-Ghazali kata, tasabbahu, ya. Dia ulama fiqh sebut macam ni. Memang dia ucapan dia sunat, tetapi ala qadri, kalau pun kita sujud, tamak ninahnya itu adalah mesti dengan sekadar bacaan subhanallah. Sebab itu kita baca supaya kita habis bacaan subhanallah tu selesai tamak ninah kita. Tapi kalau tak nak baca, boleh tak? Boleh kan, walaupun dia tidak bersuara, tapi kadar dia tu mesti dengan kadar bacaan subhanallah. Ya, wajib ada. Ya, betul. Okey. Kemudian tengok ni kata Imam Al-Ghazali, kalau semayang seorang-seorang,
Ucapkanlah tasbih ini sebanyak 7 kali atau 10 kali. Ya Allah, pernah tak kita baca 10 kali puan-puan? Tak pernah. Pasal apa kita tak baca 10 kali? Banyak sangat ustazah, 4 rakaat pula. Tu kan? Tengok Imam Al-Ghazali aja. Mayang jangan kalut. Ini maksud dia ni. Kan? Berlama-lamaan. Cuba try buat sekali puan-puan. Cuba try buat sekali. Ustazah, maghrib panjang, isyak panjang, subuh esok buat puan-puan. Citra. Tengok, mesti ada beza. Mesti ada beza pada sembahyang yang kita memanjangkan tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan kalut pula. Tam-tam kata 10 dia sebah. Tak bunyi sebah ya. Nah. Cuba. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita akan rasa lapang dada, tenang hati. Cuba buat. Kadang-kadang kalau yang ustazah, saya biasa semayang jemaah tu, saya semayang fardu, saya semayang jemaah. Semayang duha ke contoh, kan, semayang tahajud ke, cuba baca 10 kali. Dia akan ada satu kehangatan di dada. Cuba try buat. Ya, insya-Allah. Betul. Tu kadang-kadang panjang lah time tu kan. Time senang tu kenyang perut tak ingat, cepat yang nak angkat kepala kan. Tu dia tu. Kemudian angkat kepalamu daripada sujud sambil bertakbir sehingga kamu duduk dengan sempurna. Dalam mazhab Syafi'i ni, kata Imam An-Nawawi, takbir itu adalah ma'an. Ma'an ni maknanya bersama-sama. Daripada sujud, Allahu Akbar. Sama-sama pergerakan. Allahu Akbar. Bar tu maknanya dah habis bergerak kita. Ada orang dia Allahu Akbar, baru dia bangkit. Dalam mazhab Syafi'i kita bersama-sama. Pergerakan tu sama dengan takbir. Duduklah di atas kaki kiri dan tegakkan tapak kaki kanan. Ini duduk apa ni? Duduk iftirash. Duduk ada berapa jenis? 2, 3. Lupa dah. Dulu ngajak dah lupa. Tak apa, ulang lagi ustazah. Tak apa, saya ulang. Jangan bimbang. Tak tahu, cakap tak tahu. Lupa ustazah, lupa. Nanti kita sebut. Duduk ada 3. Namanya yang pertama iftirash. Alif, fa, ta, ra, alif, shin. Iftirash. Makna apa? Duduk tahiyat awal. Itulah iftirash. Ya. Ataupun duduk antara 2 sujud, kita panggil iftirash. Duduk yang kedua namanya duduk iftirash ni macam mana ustazah? Ni duduk atas kaki kiri, kemudian kaki kanan itu ditegakkan. Duduk yang kedua namanya tawarruk. Hadis sebut mutawarrikan. Tawarrukaf. Kaf. Tawarruk. Tawarruk ni apa? Tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ni, punggung letak atas lantai, kaki kanan ditegakkan. Itu duduk tawarruk. Dan duduk yang ketiga namanya duduk istirahat. Sikit lagi. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, saya bagi balik awal petang ni. Hak lain sila tunggu dengan saya sampai selesai kelas kita hari ni. Duduk apa? Tarabbu'. Tarabbu' ni duduk apa? Duduk bersila. Itu 3 duduk dalam fiqh mazhab Syafi'i. Duduk bersila ni apa? Inilah kaedah duduk untuk sembahyang. Ada orang duduk atas paha, duduk tahiyat awal. Ada orang duduk macam tahiyat akhir. Ada orang duduk bersila. Itu sebenarnya. Duduk bersila ni macam mana nak sujud saja? Ini orang sikit-sikit lutut ni sebenarnya. Dulu-dulu ulama' dia sembahyang duduk di bawah. Habis macam mana dia sujud saja? Dia tak rapat ke lantai. Macam mana orang sujud tak rapat ke lantai? Tak. Dia sujud dengan dilebihkan sujud berbanding dengan rukuk. Allahu Akbar kat sini rukuk, sami Allahu liman hamidah. Sujud dia lagi lebih lagi. Tapi tak cecah lantai pun, kerana barangkali ada masalah. Dia tak boleh bend lipat lutut dia tu. Tapi sekarang dah datang inovasi, ada kerusi apa semua ni, boleh tak duduk atas kerusi? Boleh, tak ada masalah pun. Cuma orang yang duduk atas kerusi ni ingat, selama kita boleh berjalan, kita wajib mengambil rukun berdiri tegak walau seketika. 1. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i ini sebut
Kalau kita boleh berdiri, maka bila baca Fatihah tu, kita baca dalam keadaan berdiri. Kita rukuk dalam keadaan berdiri. Sujud lagi kerana tak mampu dalam masalah lutut, barulah kita duduk untuk sujud. Rakaat 2 pun sama juga, naik dulu. Kan, rukuk dan sujud. Ada jemaah tanya dengan saya, Ustazah, saya ni berdiri betul, saya tak larat saya duduk. Duduk sampai habis, boleh tak? Dalam kitab Fiqhul Manhaji, Fiqh Manhaji sebut boleh. Tulis oleh Syekh Mustafa Bugha, Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Ali Al-Syarbaji. Dia kata boleh kalau kita duduk sampai habis pun kerana masalah kesihatan, boleh. Jadi ada yang tanya dengan saya, kurang ke pahala saya kalau sembahyang saya duduk Ustazah? Tak, sama je. Selama kita sembahyang mengikut sedaya upaya kita kepada Allah, Allah akan nilai, insya-Allah. Okey, kemudian apa lagi? Duduklah di atas kaki kiri dan tegakkan tapak kaki kanan. Letakkanlah kedua-dua tangan di atas dua paha. Tu, dua paha. Ada orang kadang sampai ke hujung lutut. Pasal apa? Pasal dia nak garu sekali lutut dia yang gatal. Ni tu. Itu garu lutut dia, bukan duduk tangan, duduk apa ni? Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dalam keadaan jari-jari tangan terbuka dan ucapkanlah Rabbighfirli warhamni kemudian ni dia terbalik sikit. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Kita baca terbalik sikit kan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tazah apa sebab tak sama. Tak sama kedudukan, tak apa, dia bukan ayat Quran. Jadi tengah duk baca Rabbighfirli, lupa warhamni, lompat terus dekat warzuqni wa'fu anni wa'afini, baru teringat warhamni. Boleh? Tak ada masalah. Tu cara dia. Tazah saya lupa langsung lah, berkelahi dengan suami punya, bebai lah Rabbighfirli. Tak main Rabbighfirli, tak datang juga ni Rabbighfirli. Tak apa, baca takat tu. Contoh. Sebab bacaannya sunat. Tapi kalau boleh, jangan ditinggalkan 8 doa ini yang ulama kata jikalah difaham, tidak ada mata yang tidak mengalirkan air mata. Doa apa ni puan-puan? Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah daku, warhamni, kasihanilah aku. Kemudian wajburni, kita nak baca kan? Tutuplah keaibanku ataupun tampunglah keaiban kekuranganku. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Wahdini, berikanlah hidayah padaku. Wa'afini, maafkanlah aku. Wa'fu anni, wa'afini, sihatkanlah tubuh badanku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Ni minta dengan Tuhan ni. Kalau kita ni, kita sebut bahasa orang Melayu kita ni, tak, muka tak tahu malu. Tu bahasa kita ni. Pasal apa? Tuhan bagi kita macam-macam nikmat ni, tapi kita tak merasakan ia sebagai satu nikmat pun. Tuhan tutup aib kita, Tuhan bagi nikmat kita, benda kita tak bagi. Benda apa yang Allah tak bagi, Allah bagi belaka. Tapi kita ni lebih kurang dengan Allah. Dia tengok berapa banyak syukur kita pada Allah. Kan? Berapa banyak kita berkongsi dengan orang tanda syukur kita pada Allah. Itu semua. Ya. Baik, kemudian buat apa lagi? Sujud kali kedua, sama macam tadi. Kemudian bangun untuk duduk istirahat pada setiap rakaat yang kamu tidak bertasyahud selepasnya. Ini yang kita buat tu. Kan, tengok ada orang dia duduk sat, lepas tu baru dia bangun. Ada orang dia terus bangun. Pasal tak daripada sujud tu kan. Kalau adabnya menurut Imam Al-Ghazali, duduk sat, duduk istirahat dia panggil. Duduk sat kemudian baru bangun. Ustazah, kalau saya tak duduk sat, saya terus bangun je, boleh tak? Boleh. Sah tak sembahyang? Sah. Tak masalah. Tapi kalau nak beradab, duduk sat. Okey? Kemudian apa? Seterusnya, kamu hendaklah bangun dan meletakkan kedua-dua tangan di atas permukaan bumi. Jangan dahulukan salah satu kaki ketika bangun. Mulakan takbir untuk bangun ketika hampir kepada had duduk istirahat yang sempurna, dan panjangkan takbir tersebut sehingga separuh daripada keadaan bangunmu untuk berdiri. Pastikan duduk istirahat ini ialah duduk yang ringkas dan sebentar. Tu nama duduk istirahat. Jangan duduk lama dia duduk pasal apa? Tadi perhimpunan kena berdiri lama, dia pun duduk panjang-panjang. Tak boleh. Fiqh kata tak boleh.
Bangun tu maknanya kaki tu jangan duk angkat sebelah-sebelah saja. Angkat sama-sama. Angkat takbir tu disebut. Bila dah hampir bangun tu sebutkan Allahu Akbar sampailah kita berdiri. Kerjakan solat pada rakaat kedua sama seperti cara dalam rakaat pertama dan ulangi ucapan ta'awuz di permulaannya. Ta'awuz ni apa puan-puan? Okey. Kemudian duduk pada rakaat kedua untuk tasyahud awal. Ketika duduk tasyahud, letak tangan kanan di atas paha kanan sambil menggenggam seluruh jarinya kecuali jari telunjuk dan ibu yang dilepaskan. Apa dia ibu yang dilepaskan ni? Bujari kaki yang dilepaskan. Inilah kalau kita kan angkat jari telunjukmu itu ketika mengucapkan illallah, bukan la ilaha. Tu dia ajak kita adab ni nama dia. Ya. Letakkan tangan kiri di atas paha kanan. Letakkan. Tak macam mana pula letak atas paha kanan. Nampak satu kenyang makan tengah hari tadi. Letakkan tangan kiri di atas paha kiri dalam keadaan seluruh jarinya terbuka. Macam kita nak buatlah. Pada tasyahud ini, duduk di atas kaki kirimu seperti duduk di antara dua sujud. Pada tasyahud akhir pula, duduklah dengan duduk tawarruk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustazah, saya tengok ada jemaah sebelah saya tu Ustazah. Gini tangan dia Ustazah. Pernah tengok tak orang macam ni? Dia menurut 4 mazhab ni, dia macam ni lah. Bila semayang ni, ada orang dalam 4 mazhab tu kan, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, apa semua ni, dia ada satu mazhab yang dia angkat tangan setiap kali bertemu Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Allah, Allah, Allah. Tu. Habis Ustazah, saya pernah tengok ada orang yang macam ni pula dah. Ni kan. Wallahu a'lam. Kalau macam ni saya tidak pernah lagi lah dengar kalau ada pandangan hukum. Saya tak pernah jumpa lagi. Tapi kalau yang macam ni ada, setiap kali diangkat, setiap kali bertemu dengan kalimah Allah. Kalau kita mazhab Syafi'i, illallah baru kita angkat. Dia dilepaskan, dibuka jari kita lepas dah habis tasyahud tadi. Okey, akhirilah solat dengan doa yang diketahui lagi ma'thur selepas selawat ke atas Nabi. Ni doa apa ni? Sebelum sebelum apa? Ini dia panggil selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu. Kemudian disebutkan apa? Dah selesai selawat Ibrahimiyah, bacalah doa. Doa apa? Doa yang diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah. Disebutlah hadis. Ada dalam kitab Hisnul Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri wa a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, Ustazah tak ingatlah Ustazah 4 benda tu. Baca bahasa Melayu. Ya Allah, lindungi aku daripada azab kubur, daripada azab neraka jahannam, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada jahatnya fitnah dajjal. Ada ulama yang kata bila jadi Palestin macam ni punya teruk, barangkali dalam masa terdekat ni akan turun Imam Al-Mahdi dan juga akan turun Dajjal. Bayangkan Dajjal ni puan-puan. Ulama kata Dajjal ni disifatkan, dia kata apa-apa semua jadi. Orang mati dia boleh hidupkan. Kan, orang hidup dia boleh matikan. Orang yang sakit dia boleh sihatkan. Orang yang sihat dia boleh sakitkan. Ni Dajjal ni. Sampai tahap bila orang pi kat dia, dia akan menyelesaikan segala masalah orang. Ni takut ni. Dajjal ni kalau bangkit ni kita kenal ke? Tak tahu juga. Ada orang kata Dajjal ni teknologi. Kan, teknologi hari ni apa benda? Semua. Kan? Ada orang kata Dajjal ni makhluk yang kita boleh tengok dengan mata satu. Macam-macam orang buat huraian. Dan kita pun takkan tahu mana satu yang betul. Dan yang kita paling takut sekali tu, ulama kata jangan sibuk nak cari Dajjal. Jangan tengok ni physical Dajjal tu, jangan kalau cari.
Yang kita kena buat apa? Persiapkan diri sekiranya kita hidup di zaman Dajjal. Siapkan diri macam mana? Jaga semayang, jaga Quran, jaga amal-amal kita, minta dengan Allah supaya kita tak menjadi orang yang terseleweng. Wal'ayazubillah. Ni takut? Ya? Baik. Kemudian doa, itu ada banyak doa lah. Kalau puan-puan buka Mufti Wilayah Persekutuan, dia pernah tulis tentang satu artikel, orang bertanya tentang doa-doa selepas tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Ada. Ni puan-puan cari. Tadi tu satu doa tadi, kemudian doa yang kedua diajarkan doa minal ma'thami wal maghrami tu. Doa yang sama tapi tambahan panjang di belakang. Kemudian ada lagi lah beberapa doa yang lain yang Mufti Wilayah sebut, nanti puan-puan boleh cari. Kemudian dah selesai baca doa, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi sebanyak 2 kali pada kedua-dua arah dan berpalinglah dengan posisi warna cerah pipimu dapat dilihat daripada 2 sisi. Had ni sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang ni boleh nampak pipi kita ni, pipi hak cerah lah dia panggil ni. Ni pipi yang cerah. Assalamualaikum. Ustazah, saya hitam gelap tak apa. Ni dia tidak mesti kulit putih. Dia maksud pipi yang cerah tu orang boleh tengok kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dilihat daripada dua-dua sisi. Iaitu Nabi buat. Niatlah untuk keluar daripada solat dan niatkan salam. Tak pernah dengar ustazah saya niat keluar daripada solat. Maknanya dah habis semayang lah tu. Ini adab dia. Dan niatkan salam kepada sesiapa yang berada di 2 sisimu daripada kalangan para malaikat dan kaum muslimin. Inilah cara mengerjakan solat secara sendirian. Dan tunjang kepada solat ialah khusyuk, hati yang hadir beserta bacaan Al-Quran dan zikir dengan memahami maksudnya. Itu cara dia kalau semayang seorang-seorang. Maknanya apa? Kena ada khusyuk. Khusyuk ni ulama kata dia macam bawa steering kereta. Bawa steering kereta ni macam mana? Agak-agak nak semayang. Sedap juga kari ikan tadi tu kan. Dia kadang-kadang datang ni kan, semayang Zuhur ni baru sudah makan tengah hari. Sedap pula berasa kau kari piau orang dah kata kan. Aku duduk semayang ni. Jadi itulah, steering tu dibetulkan semula. Jangan biar. Kalau biar dia terlanggar divider nanti. Kan? Kalau kita biar tu dia akan jadi macam mana? Baca pun tak sedap. Tiba-tiba waladhdallin. Baca waladhdallin dah. Tu kan. Tiba-tiba Allahu Akbar rukuk. Tak sedap pun suruh apa baca lepas surah Fatihah tadi. Sama macam kita puan-puan. Hak semayang ni kan. Semayang Zuhur tadi ingat tak suruh apa baca? Ingat, alhamdulillah. Maknanya dia pegang steering kereta dia elok lah tu, alhamdulillah. Kan? Kalau tanya tadi suruh apa pun tak ingat, ni kena cek balik kita ni semayang kita puan-puan. Baik. Dia apa lagi disuruh buat? Disebutkan, kata Hasan Al-Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilai al-uqubati asra. Setiap solat yang hati tidak hadir di dalamnya, maka solat itu lebih segera untuk menerima hukuman. Sebab tu Quran sebut wailul lil musallin. Orang semayang lalai pun kena hukuman, hak tak semayang lebih lagi. Nabi sebut innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudsuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya seseorang hamba yang mengerjakan solat namun tidak ditulis baginya ganjaran solat itu walaupun 1/6 atau 1/10, hanya ditulis bagi seorang hamba daripada ganjaran solatnya mengikut kadar khusyuknya dalam solat tersebut. Allah nilai kita melalui solat khusyuk kita juga ada merit ataupun ada markah dia. Khusyuk kita selama ni agak-agak kita dapat tak khusyuk puan-puan? Khusyuk tak? Siapa rasa dia pernah khusyuk dalam semayang dia? Siapa rasa dia tak pernah khusyuk? Pun tak tahu juga. Sudah dah. Ni orang kata nak masuk syurga tak berani, nak masuk neraka pun tak mau, duduk tengah-tengah. Ni kan. Baik, kita sebut begini, betul kita faham.
Ulama kata khusyuk ni apa? Khusyuk ni maknanya kita semayang, kita sedar diri kita sedang semayang, dan kita buat tu dalam keadaan penuh tertib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berlaku pergerakan yang sia-sia. Semayang ni pasal nak time tu lah gatai. Time tu lah gatai tekak ni pun. Kan? Time tu lah kepala tak ada kutu tapi berasa gatainya. Ya Rabbana ya Karim, kan? Pinggang gatal, punggung gatal, badan gatal. Ulama kata semayang ni dikurangkan pergerakan yang sia-sia dan juga dijaga, dikawal hatinya. Kawal hati ni maknanya fikiran kita tu tak fikir apa ni melayang-layang. Kan? Itu khusyuk kata ulama. Khusyuk ni ada orang dapat, ada orang tak dapat rezeki daripada Allah. Ada orang Allah bagi dia rezeki, puasan tak? Memang kita ditimpa musibah kadang-kadang, mati orang-orang yang tersayang, tapi bila semayang tu boleh meleleh air mata. Betul tak? Itu namanya rezeki. Tapi ada orang tak dapat. Maka ulama kata bila tak dapat apa perlu dibuat? Kena minta. Ada orang dapat, ada orang tak dapat, kena minta. Minta macam mana? Kita ni rasa macam dah lama semayang, teriak pun tak. Minta dengan Allah, ya Allah aku ni semayang tak tahulah khusyuk atau tidak, ya Allah tambahkan kekhusyukanku, ya Allah rezekikan aku, ya Allah solat yang terbaik sepanjang hayatku, ya Allah. Andai ini solat terakhir untukku, ya Allah, terimalah solatku, ya Allah. Itu cara dia kata ulama. Sebelum semayang minta dah dengan Allah supaya dapat khusyuk. Ada orang kadang tanya saya, Ustazah, doa sebelum ke doa selepas? Boleh je. Doa sebelum pun boleh. Doa sebelum tu akan mengingatkan diri kita nak semayang ni barangkali ini solat terakhir kita, maka akhirnya dibuat solat dalam keadaan the best yang boleh kita buat. Tu cara dia. Kalau dah habis pun kita minta untuk next solat, tak ada masalah, dua-dua boleh. Okey, ada nak tanya takat tu? Kalau tak ada, ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita perhabis sikit lagi. Ada masa tak? Sikit lagi. Kita ambil sikit lagi adab-adab menjadi imam solat dan berjemaah nah. Hak ni laju-laju je ni. Nak jadi imam ni, ulama kata dia ada apa dia panggil? Requirement dia. Requirement ni bahasa Melayu apa? Syarat-syarat dia. Tu. Okey, maklumlah baru sudah makan spaghetti tengah hari dia jadi cakap bahasa Inggeris. Tu. Siapa nak cakap bahasa Inggeris makan spaghetti. Makan nasi dia cakap itulah syarat-syarat. Okey. Baik. Okey. Ni. Dia sebut apa? Dia kata seharusnya bagi seorang imam, pertama disebutkan meringankan solat. Apa makna meringankan solat? Ma sallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wa la atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah solat di belakang seseorang yang lebih ringan dan lebih sempurna solatnya berbanding solat Rasulullah. Apa makna ringankan solat? Apa makna ringankan solat? Bacaan yang pendek. Nabi baca rakaat pertama 30 ayat. Rakaat kedua nisfu minhu 15. Jadi maknanya Nabi sembahyang tu baca 45 ayat. Surah Al-Mulk satu setengah kali baca. Apa makna ringan solat? Keadaan makmum. Bila nak sembahyang Nabi ni siapa yang jadi imam dia kena meringankan solat, maknanya kena perhati orang kiri kanan. Ada jemaah aku sakit lutut, jadi jangan dipanjangkan solat. Ada mak ni dia bawa baby, maka ringkaskan. Itu makna ringankan solat. Dia bukan kita semayang seorang, selagi boleh pendek, selagi boleh ringan. Tak. Ni bila semayang jemaah. Tengok tajuk dia tu, solat jemaah, bukan semayang seorang-seorang. Tidak bertakbiratul ihram selagi muazzin belum selesai iqamat dan selagi saf tidak lurus. Ni untuk orang semayang jemaah. Kalau kita semayang seorang-seorang, kadang-kadang orang baru Allahu Akbar, kita dah habis baca Fatihah dah tu kan. Ni kalau semayang siapa jadi imam, dia tidak bertakbiratul ihram selagi muazzin tak selesai iqamat. Kemudian biasanya tu imam akan tengok lu kiri kanan, kemudian disebut luruskan saf. Dulu luruskan saf kan. Sekarang ni luruskan saf, matikan handphone. Tu kan kadang-kadang nak hidup semayang. Saya pernah sekali kita pergi surau semayang. Zaman tu lagu apa? Hak Indonesia tu. Aku bukan pencinta wanita. Tu kan bunyi dok menyanyi ni.
Habis jemaah lain kita pun duk nyanyi juga dalam hati tengah semayang. Telefon siapa tak berhenti-berhenti. Rupanya telefon siapa? Tok Imam. Padanlah Tok Imam pula tua, tak reti nak tukar macam mana. Akhirnya dah habis semayang, minta maaf telefon saya berbunyi. Tu kan? Macam-macam kadang-kadang imam-imam ni. Jadi samalah juga macam kita pun. Nak semayang tu puan-puan, kalau boleh silent lah phone. Kadang-kadang gangguan manusia ni, time nak semayang tu nak telefonnya pun. Ada pula orang jenis tak faham bahasa, telefon 2 kali tak angkat, dia telefon 10 kali. Dan kita semayang tergesa-gesa, akhirnya hilang khusyuk. Tu ya. Imam hendaklah mengangkat suara dalam semua takbir, dan makmum tidak perlu mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk memperdengarkannya kepada diri sendiri. Allahu Akbar. Tu kalau makmum kita sebut, telinga kita je. Ni orang perempuan, minta maaf saya sebut. Kadang-kadang kan angin dia tu banyak keluar, mahmus dia. Baca Fatihah ni, tak tahulah nak kata telinga tak dengar tu kan. Telinga lintah, orang cakap dia kat belakang pun dengar. Tapi bila semayang tu, kadang-kadang banyak keluar angin-angin tu, kurangkan ya. Telinga kita seorang je. Okey. Imam hendaklah berniat menjadi imam supaya mendapat ganjaran pahala berjamaah. Sekiranya imam tidak berniat, solat makmum sah jika mereka berniat ikut imam dan mereka mendapat pahala jemaah. Kalau imam lupa nak niat imaman, dia tak dapat pahala jemaah, semayang dia sah. Tapi kalau makmum, walaupun imam tak niat jemaah, dia niat jemaah, dia dapat pahala. Kadang kita semayang, kita main kan, kita nampak ada orang semayang, kemudian kita ikutlah belakang dia kan. Jadi kita ikut belakang dia, tak tahu dia ni niat imam ke tak. Kalau dia tak niat imam pun, fiqh kata kita dapat pahala jemaah. Tak ganggu. Imam hendaklah merendahkan suara ketika membaca doa iftitah dan ta'awuz. Tu pelan. Dia tidak baca auzubillahi minasyaitanirrajim, tak baca. Direndahkan suara dan menyaringkan ketika membaca al-Fatihah dan surah dalam rakaat solat subuh serta 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak. Demikian juga bagi orang yang solat sendirian. Imam hendaklah menyaringkan suara ketika menyebut amin dalam keadaan dia panggil solat jahriyah, solat yang perlu dikuatkan. Solat jahriyah ni solat apa? Maghrib, isyak, subuh. Dan makmum pun sama. Makmum hendaklah menyertakan lafaz amin bersama dengan imam serentak. Nabi sebut, kalaulah kita baca amin, kita sebut amin bertepatan dengan amin para malaikat, maka akan diampunkan dosa-dosa orang yang sembahyang jemaah tersebut. Bukan kemudian daripadanya serentak. Imam hendaklah berhenti seketika selepas membaca suratul Fatihah untuk menghela nafas, dan makmum pula membaca surah Al-Fatihah pada waktu imam berhenti. Ini dalam solat jahriyah. Solat jahriyah tu kita tak bunyi itulah ya. Mayang zuhur asar, untuk membolehkan makmum mendengar bacaan imam dengan teliti. Makmum tidak perlu membaca surah dalam solat jahriyah kecuali apabila dia tidak mendengar bacaan imam. Maknanya kita dengar je waktu semayang yang baca kuat, kita dengar je tu imam tu baca qul huwallah, kita dengar. Ustazah saya baca slow-slow boleh tak? Boleh, tak masalah pun. Ya. Kemudian yang ketujuh, imam tidak menambah bacaan semua tasbih dalam rukuk dan sujud lebih daripada 3 kali. Ni makna ringan ni. Jangan duk baca panjang-panjang. Imam tidak menambah bacaan dalam tasyahud awal selepas mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni tasyahud awal. Kalau kita tasyahud awal seorang-seorang, boleh tak kita tambahkan lagi bacaan? Boleh kalau seorang-seorang. Tapi jemaah, kalau semayang jemaah, imam tak tambah dah. Imam membataskan bacaan surah Fatihah saja dalam 2 rakaat terakhir dan tidak memanjangkan bacaan buat jemaah. Imam tidak menambah doanya dalam tasyahud akhir melebihi kadar bacaan tasyahud dan selawat ke atas Rasulullah. Ketika memberi salam, imam berniat salam kepada jemaah dan jemaah berniat menjawab salam imam ketika mereka memberi salam. Imam hendaklah duduk seketika selepas selesai memberi salam dan menghadapkan wajahnya ke makmum. Duduk set dulu, jangan kalau nak bangkit sangat. Imam tidak perlu berpaling ke belakang jika di belakang mereka terhadap kaum wanita bagi memastikan mereka beredar terlebih dahulu. Maknanya apa? Patutnya Tok Imam kan dah habis sembahyang, jangan kalut Kak Ton pergi mana tu? Ni Tok Imam tak boleh. Bagi orang perempuan balik dulu. Mana-mana ahli jemaah tidak boleh bangun sehingga imam bangun. Imam bebas untuk
Imam bebas untuk beredar menurut kehendaknya, sama ada ke sebelah kanan atau sebelah kiri, namun arah kanan itu lebih aku sukai. Itu disebutkan Imam Al-Ghazali. Habis ustazah, kami ni tu imam kami memang jenis duduk atas tikar sejadah, kami tak boleh balik ke? Tidak, ini disebut adab. Jadi adab itu, kalau kita nak bangun selepas imam bangun, maknanya apa? Duduk sampai habis doa. Itu makna ayat ni. Bukan letak imam duduk kita pun tunggu, dah habis doa dia tak bangkit, dia menyembang pula kita pun tunggu. Tidak. Ni maknanya apa habis doa. Imam tidak mengkhususkan dirinya ketika berdoa kunut dalam solat subuh, bahkan hendaklah mengucapkan Allahumma hdina. Jangan sebut Allahumma hdini. Dini itu seorang. Kan, sambil menyaringkan suara dan makmum mengaminkannya. Mereka tidak perlu mengangkat tangan ketika itu kerana perkara tersebut tidak sabit dalam hadis. Makmum hendaklah membaca baki doa kunut bermula daripada innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu. Makmum tidak boleh berdiri sendirian, tetapi dia hendaklah masuk ke dalam saf atau menarik orang lain, yakni saf di hadapan supaya bersamanya. Hak ni kalau kita main lambat, seorang je kita, tak ada orang lain kat belakang, maka tak boleh seorang-seorang. Seorang-seorang di belakang tak dikira saf jemaah. Mesti naik sekurang-kurangnya dua. Jadi kalau dah penuh kat depan, ustazah saya seorang kat belakang, macam mana nak buat? Kalau habis full sampai ke hujung, kita kena tepuk orang depan ni. Tepuk orang depan untuk dia ke belakang. Tu kena ngaji orang yang mengaji sikit lah. Kalau kita tepuk dia tak beralih juga. Tarik sikit. Kadang-kadang kita tepuk dia, kemudian kita takbir Allahu Akbar. Maknanya orang tu dia fahamlah kita nak buat saf baru. Kan. Cuma itulah kadang-kadang puan-puan tengoklah ya. Ada orang kadang tak mengaji, kita tepuk dia, ya kenapa? Pula dah batal dengan semayang-semayang dia. Dia kena tengoklah ya. Dan kita pun jangan terlebih bijak pula. Tepuk dia, orang tu pergi ke belakang, kita pula berisi tempat orang tu. Dah kawan tu seorang-seorang kat belakang. Ni. Jangan duk jadi lebih pandai pula. Tu kena. Ya. Kemudian makmum tidak harus mendahului atau menyamai imam pada perbuatannya, bahkan dia hendaklah berada kemudian daripada imam. Makmum tak boleh rukuk kecuali apabila imam telah sampai kepada had rukuk, dan tak boleh sujud selagi dahi imam belum mencecah permukaan bumi. Ni kadang-kadang kita ni laju sangat nak ikut imam. Bagilah tu imam sujud dulu, baru kita turun. Tu imam sujud je baru kita turun. Kadang-kadang kita kalut semayang kita ni, nak sangat cepat. Jadi tu perkara yang disebutkan kita kena berhati-hati. Adab dalam bayang jemaah. Selesai kita dalam bab adab solat. Ada nak tanya? Ya. Macam mana cara lafaz amin yang tepat? Ini Mufti Wilayah pernah keluar satu artikel tentang lafaz amin. Amin ke? Amin ke? Amin. Ada juga orang gitu. Amin. Totally salah. Amankanlah. Amin pun tak kena juga. Yang lafaz yang tepatnya adalah amin. Min yang panjang, bukan amin. Cuma kadang-kadang itulah ada yang tua-tua sikit kan, kita tak boleh bendung dia. Sebab itu lafaz amin tu apa hukum dia? Sunat. Jadi kalau tersalah macam mana? Tak batal semayang. Sebab tu kita tidaklah salah awak baca, tidak, slow. Amin. Jangan terlalu lama, jangan terlalu pendek sangat, yang depan sangat. Okey? Ya. Tak break. Orang yang imam dah saya baru baca lambat pula. Jadi kadang-kadang bila dia dah baca surah tu tak habis pun dari Fatihah tu pun tak nampak lagi. Jadi dia pun tak tahu lagi ke imam baca, dia pun baca itu dia. Baik, boleh jawapan dia.
Jawapan pendek dia boleh. Jawapan panjang dia, dalam hadis Nabi, Nabi kata 2 tempat. Satu Fatihah, satu lagi tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni bacaan wajib kan. Kalau kita terlebih pada imam pun, fiqh kata tak apa, sebab dia bukan perbuatan. Perbuatan kalau kita laju pada imam, itu tak boleh. Dengan sengaja lah maknanya, kan. Kalau dengan tak sengaja, tak apa, mimpi yang tiba-tiba macam dengar orang sebut Allahu Akbar daripada sujud ni, kita pun bangun. Baru bangun sekerat jalan kita tengok Allah, orang tak bangun lagi kiri kanan, ni apa nak buat? Kalau kita sujud balik, maknanya menambah, batal semayang. Kalau kita dah separuh jalan, apa nak buat? Tegakkan, jangan duk berhenti separuh jalan pula. Sudah ada lagu tu, dia kerah pada tengah jalan. Kita bukan pause, kita berhenti duduk. Tunggulah sampai Tok Imam bangun. Sekali Tok Imam sujud balik, baru kita ikut Imam balik. Itu cara dia, tak sengaja. Tapi kalau sengaja, batal. Jadi kalau dalam keadaan imam kita laju, ataupun kita takut tak sempat nak baca, kalau makmum yang muafiq, makmum yang angkat takbir sama-sama, kena habiskan Fatihah, ya. Jadi bila kena habiskan Fatihah, kalau Tok Imam tu jenis laju, boleh baca sama-sama dengan dia, tak ada masalah. Okay. Ada lagi? Ya, apa tadi nak tanya? Lupa dah Allah. Itulah saya pun kan, patut bagi yang belakang dulu tadi kan. Okey, ada lagi? 1, 2, 3. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Dia petang-petang ni tak apa banyak soalan kan. Pasal agaknya kita punya fikiran pun tengah bertemenung agaknya kan. Jadi tak berapa banyak soalan. Tak apa. Slow-slow, tak ada masalah. Kita akan banyak lagi kita nak bincang. Lepas ni kita akan masuk kepada bab hari Jumaat, adab hari Jumaat. Kita ni kan berlalu hari demi hari, kita tak tahu pun ada adab pada hari Jumaat. Jadi kita tengok satu persatu. Banyak adab-adab yang diajarkan ulama yang hari ni orang kadang tak pandang pun bab adab ni. Cuba tengok hari ni anak-anak kita, wallahu a'lam lah. Saya rasa saya membesar dalam keadaan kalau jumpa tok guru ni memang kita hormat sangat, kan. Cikgu berjalan, kita ni tak ada berani nak pergi ni kan. Jalan tunduk. Budak-budak hari ni cuba tengok dengan cikgu macam mana. Dia pergi, saya pergi sekolah, gini dia buat kat cikgu. Kan tak boleh. Dia kata mesra rakyat, tapi pada saya, ya Allah, kan. Imam Asy-Syafi'i punya dia hormat kat guru dia. Nak tidur malam, kaki pun tak tala ke rumah cikgu dia, rumah tok guru dia. Kita kaki hadap ke mana? Ikut dan tu kan, tak fikir dah rumah tok guru tak tok guru. Tapi Imam Syafi'i sampai tahap macam tu, dia punya hormat pada guru dia. Anak-anak hari ni tak dah adab dengan guru tu. Kadang-kadang tu yang ada tengok masuk berita, murid mengendap guru beli air. Tak apa nak tengok dekat tandas tu, kita pun heran kan. Nak tengok kencing sangat, tengok kencing sendiri cukup lah, serupa skala je kan. Tapi nak kata ada orang yang macam tu, adab makin hilang. Bila adab hilang, apa jadi puan-puan? Apa jadi bila adab hilang? Akhlak jadi huru-hara. Sama juga ibadah. Bila adab tak ada, ibadah jadi apa? Huru-hara. Sebab itu ulama tekan bab adab ni. Bukan sekadar kita tengok pada yang wajib, tapi juga dilihat pada perkara termasuk dalam bab adab. Sebab itu ada keluar buku-buku sebegini. Sebab itu untuk tujuan kita perhati. Ada orang rasa macam tak penting tu sah. Yang penting tahu apa ni, hukum je. Sebab itu ulama kata adab ni adalah permulaan mengenal Allah. Betul? Jadi kita perhati tengok benda-benda macam ni. Nampak je simple tapi besar implikasi pada ibadah kita. Nak jadikan kita orang yang lebih tenang, nak jadikan kita orang yang lebih faham, maka diperhatikan apa adab-adab yang diajarkan, insya-Allah. Okey? Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Ya. Okey, baik. Ulama sebut dalam kitab Fiqhul Manhaji umpamanya, 2 marhalah itu alal aqal sekurang-kurangnya wahid wa thamanin. Sekurang-kurangnya 81 km. Paling pendek lah tu. Tapi
Tok guru kita duduk sebut 90, perasan tak? Pasal apa hikmah dia 90? Nak selamat. Tu hebat orang dulu-dulu ni. Kurang sikit pun tak apa pasal 81 itu adalah minimum had. Baik, jadi katalah 81. Dia ada nak sampai kat situ, dia tak sampai 81. Dia 79 kilo je contoh. 2 kilo dia missing. Jadi apa dia buat? Kalaulah dia dengan sengaja nak pergi ke Seremban dekat saya, Melaka contohnya. Melaka tu dekat air keruh je. Tak sampai lagi ke tengah kan. Jadi bila sampai ke air keruh tu jarak baru 79. Apa dia buat? Akhirnya dia keluar highway, dia masuk kot jalan dalam. Jalan dalam. Masuk kot jalan dalam tu maknanya pergi kot Pedah Linggi apa semua tu cukup 83 km. Fiqh kata boleh tak? Kalau saja-saja dia panggil makruh. 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 Tapi kalau kita sebut memang kita berhenti pun. Kita banyak destinasi yang menyebabkan peta kita tu dia tidak straight dah. Dia jadi bengkok-bengkok. Berbelok-belok, bengkok-bengkok tu macam lain pula tu kan. Belok-belok. Maka fiqh kata boleh, tak ada masalah kerana memang permusafiran kita itu termasuk sebahagian daripada tujuannya adalah pergi ke situ. Tapi ini tak boleh jadi justifikasi. Kita kata 81 km, kita duduk kat Puchong. Ulang pergi Putrajaya, Presin 1, Presin 2, Presin 3, Presin 4, dia pusing sampai cukup 81 km, dia kata dia boleh jamak. Tak boleh. Ini tujuan asalnya itu. Okey? Boleh? Ada lagi? 1, 2, 3, ada. Jarak rumah cukup tak? Tak cukup. Jarak rumah dengan tempat kerja cukup tak? Untuk jarak-jarak dia. Tak cukup lah maknanya kan. Cuma kadang-kadang jam. Okey. Kalau jam ni, ulama sebut selagi boleh berhenti, dia wajib berhenti. Ada RNR, ada Petronas, ada surau, ada masjid. Walau kita terpaksa exit, wajib exit. Doktor. Lah, macam mana pula dengan operation? Saya dengar jalan jam. Nampak benar tu kan nak kena berhenti. Masya Allah. Okey, operation. Kenapa saya dengar jalan jam Masya Allah. Tak saya duk heran. Tanya jarak pula dah Ustazah tu kan. Okey, minta maaf. Saya duk dengar macam jalan jam. Sebab kadang-kadang jalan jam ni orang jadikan alasan untuk jamak. Tak ada istilah jamak untuk orang jam. Tak ada istilah solat hormat waktu untuk orang jam. Ya, salat ni mesti berhenti tepi jalan. Selagi boleh berhenti, wajib berhenti. Okey, kalau operation dia boleh. Operation ni dia boleh jamak tamam dia panggil. Kalau doktor jamak tamam. Kita sebagai pesakit, kalau kita orang yang dioperate, doktor nak operate kita pukul 2 petang. Contoh kan? Zuhur masuk 1:05. Maka kita wajib semayang Zuhur dijamakkan terus dengan asar kerana kita tak tahu berapa jam operation. Tapi kalau kita tahu, doktor kata, okey kita akan operation puan tapi sejam je contoh. Kita tak boleh. Sebab apa? Dia tidak akan melangkau waktu. Tapi kalau doktor kata, okey kita tak tahu berapa jam kerana dia sangat complicated contohnya kan. Jadi kita boleh semayang siap-siap Zuhur jamak dengan asar. Tengok operation sampai maghrib, lepas isyak baru kita sedar. Maka kita semayang jamak pada isyak pula, jamak takhir nanti. Tamam takhir. Ustazah, saya tak sedar langsung. Doktor nak operate pukul 2, pukul 10 dia dah abuse. Tahu kan? Dah abuse, persiapan apa semua-semua. Celama sangat pukul 2 kan? Katalah contohnya. Doktor nak abuse pukul 12. Ya kan? Jadi, Zuhur belum masuk. Kita tak boleh semayang lagi. Jadi, dia abuse pukul 12. Sedar-sedar nanti karang maghrib contohnya. Maghrib. Ya? 2 waktu kita terlepas, Zuhur dan juga asar.
Semayang tak Zuhur dengan Asar? Tak kena semayang dah. Pasal apa? Gugur syarat wajib semayang. Nanti kan syarat wajib semayang, ingat tak? Mesti sedar, mesti waras, kan? Mesti apa ni? Kita sebut apa? Badan dalam keadaan kita sedar dirilah. Jadi Zuhur dengan Asar tu kita tak wajib semayang. Tapi kita tak puas hati. Maka dia qadakan kerana di luar waktu. Tapi wajib tak kita qada? Fiqh kata tak wajib kerana hilang kesedaran sebelum masuk waktu. Kalau dah masuk waktu dah, dia tak jadi dah. Kalau contohlah, doktor nak operate pukul 1:30. Tapi kita yang payahlah tak ada nak semayang apa semua kan. Akhirnya kita tak semayang Zuhur. 1:30 tu dah start operation. Sedar-sedar nanti dah isyak. Maka apa kena buat? Wajib qada Zuhur, Asar. Maghrib dia boleh jamak dengan isyak. Tak ada masalah. Fiqh kata boleh. Okey? Ada lagi? Kalau? Jam? Selama boleh berhenti, wajib berhenti walaupun queue untuk beratur wuduk tu panjang. Dia tidak ada keringanan yang kita kata, oh toilet panjang jadi tak payahlah pula nak berhenti. Tak ada. Kalau toilet panjang, boleh berwuduk guna air wuduk. Nak cari air, berwuduk walau dengan botol air. Itu cara dia. Nak terkencing, tak selesa. Tu kena berhenti. Sebab bila kita musafir, contoh balik kampung, boleh ada tempoh yang panjang untuk kita jamak, maka kena berhenti. Walaupun kita kena exit, keluar dulu Kuala Kangsar sebelum sampai Kedah. Kena exit Kuala Kangsar. Selagi ada ruang. Okey? Mana siapa lagi nak tanya? Kakak di belakang? Ke lupa kali kedua tak tahu kena balik lah kalau dia tanya lupa dia. Okey. Baik. Saya faham. Kekangan kadang-kadang di setengah hospital persiapan itu ambil masa. Caranya macam mana? Pertama, kita kena minta orang kalau perlu bantuan orang untuk wudukkan kita kena berwuduk. Dah selesai berwuduk, walaupun dah dipakaikan dengan macam-macam alat kat sini, kita semayang je dalam keadaan walaupun alat-alat banyak dengan syarat kita berwuduk. Tak sempat berwuduk. Contoh, ramai sangat, nurse pun tak dan, waris tak boleh masuk apa semua ni kan. Jadi doktor dah pakaikan kita, contohnya dah pakai dengan mesin CTG bagai, contohlah kan. Dan dengan dada apa semua ni. Kita hanya menanti masa untuk bius, masuk waktu. Kita sedar dah masuk waktu, pukul 1:30 kita nampak. Maka ketika itu fiqh kata apa? Wajib semayang walau dalam keadaan kita tak berwuduk, walau dalam keadaan walaupun tak ditutup aurat dengan sempurna, maka semayang itu nama semayang hormat waktu. Kalaupun kita mati dalam operation tu, ulama kata selesai hutang kita dengan Allah. Tapi kalau tak mati, nanti dah sihat, qada balik. Semayang hormat waktu pasal apa? Sebab tak cukup syarat kita nak semayang. Yang kita sebut ni kalau dia sedar, tapi dia tak semayang. Kan? Dah masuk waktu ni, tapi dia tak berusaha pun untuk semayang. Ini kita sebut dia berbeza dalam keadaan yang kita sedar, kita kita sebut apa? Kita wajib semayang dalam keadaan tersebut. Yang tak wajib ni bila kita sebut di awal sebelum masuk waktu tu dia sudah dibius tak sedar diri, tu lain. Okey, ada lagi? Sudah dah, kita kena buka tajuk jamak lepas ni, okey. Tak apa, ya. Kita cakutuban. Betul. Okey. Kalau ayat ketuban tengah keluar, dia keluar ni bukan macam ayat kecil ni kan, dia memang keluar deru kan. Maka fiqh sebut, kalau kita boleh bangkit jalan,
pi tukar pad tadi kena ditukar sebab dia najis. Kena pakai pad. Pi tukar keluar juga dimaafkan fiqh kata. Dah masuk waktu, dia masuk dalam kategori orang daimul hadas. Masuk waktu, baru dia pergi berwuduk, cuci sebelum berwuduk cuci kemaluan, kemudian pakai pad baru. Kalau air tu nak keluar, biar dia keluar, tak ada masalah. Berwuduk kemudian terus sembahyang. Fiqh kata sah sembahyang dia tak perlu ulang balik pun. Okey, tak boleh bergerak. Kalau dalam keadaan dia pasang, tu kan, dipasang wayar-wayar bagai tu kan. Duduk atas tu. Ni air duk beleleh kat bawah ni. Waktu dah nak habis, maka fiqh kata kalau tak ada orang boleh wuduk sama macam kategori tadi, dia sembahyang dia walau dalam keadaan terbuka ni contohnya. Mana ada orang dalam labor room tu pakai telekung bagai tu kan nak beranak namanya kan. Kadang doktor bagi kat kita tu kain sampai ke lutut je kan, baju pink tu kan sampai ke lutut. Sembahyang je. Tu nama sembahyang hormat waktu. Kalau mati kita selesai. Tapi kalau hidup panjang umur, nanti dah nifas, habis nifas, qadakan balik sembahyang tersebut. Apa? Getang. Boleh? Wajib jamak dulu. Sebab kalau kita tak jamak nanti dia langkau satu waktu. Bukan, jarak kilometer. Tak apa, kita dikira sudah memulakan perjalanan. Boleh. Hatta kita nak pergi ke Kedah pun contohnya, kan. Kedah ni kalau naik kereta naik kapal terbang 1 jam je. Kan? 1 jam walaupun 1 jam tapi kilometernya itu lebih daripada 81, kita memulakan perjalanan, kita boleh jamak. Contoh kita nak pergi Melaka, tapi kita nak pergi Kenduri dulu. Masuk waktu belum lagi. Jadi Kenduri itu contohnya. Ini taman apa ni? Nusa Putra. Taman sebelah apa? Aman Putra. Kenduri ke Aman Putra. Kita keluar daripada karya kita Nusa Putra, masuk waktu dekat Aman Putra, kita boleh jamak siap-siap dekat Aman Putra kalau kita nak tuju ke tempat destinasi yang lebih jauh. Okey? Alright, ada lagi? 1, 2, 3. Okey, tak ada soalan. Kalau ada kena bayar lepas habis waktu dah ni kan. Okey, baik. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Emma kerana mengusahakan supaya boleh buat walaupun petang. Saya risau juga buat petang ni kadang-kadang macam-macam kenduri bagai apa semua kan. Tapi alhamdulillah ramai boleh ada petang ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita insya-Allah, memberikan kekuatan kepada kita untuk jadi hamba Allah yang lebih baik. Kita datang sini bukan kerana kita baik tak. Kita datang sini kerana kita nak tahu, kita tahu amal kita dan kita nak tambah baik ibadah kita insya-Allah. Jadi moga-moga Allah redha, Allah berkati dan Allah rezekikan kita dengan husnul khatimah, balik dengan hati yang tenang, dada yang lapang, dipermudahkan urusan insya-Allah. Cukup sekedar tu, barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa shafaitah wa la imtihanan illa sabartah wa la imtihanan illa najahtah wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih semua, panjang umur rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi